Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan, kesihatan untuk terus kita menjadi penuntut ilmu, dan kita mengharapkan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah berikan kita petunjuk dan hidayah untuk mengikut jalannya yang lurus, dan Allah berikan keberkatan kepada kita dan kemudahan kita untuk masuk syurga dengan mudah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan sudah tentu ilmu yang paling asas adalah fardu ain, ilmu mengenal pencipta kita, akidah ahli sunnah wal jamaah yang mesti dianuti dengan cara yang betul. Maka itulah golongan yang terpilih, golongan yang akan menjadi pembantu-pembantu agama ini, yang disebutkan dalam hadis Ta'ifatun Mansurah ataupun Firqatun Najiyah di akhir zaman. Yang golongan ini terlalu sedikit, namun begitu sedikitnya berkualiti. Oleh kerana itu kita kena membekalkan diri kita dengan ilmu yang tepat, ilmu mengikut Al-Quran dan As-Sunnah melalui fahaman 3 kurun yang terbaik. Jadi insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita dalam surah Abasa, yang mana kita berada pada ayat yang ke-18 17. Okey, baik. Jadi kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faaqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setitis mani Allah menciptakan lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkan ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami membelahkan bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakan. Baik, dalam ayat ini bagaimana Allah telah membukakan satu perkara yang amat penting kita ketahui. Apabila Allah mengatakan kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah, bermula daripada ayat itu sebagai peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai peringatan kepada Rasulullah dan orang-orang yang berada, pengikut-pengikut Rasulullah
bahawa peringatan yang Allah bagikan ini sampai hari kiamat yang perlu kita pegang. Peringatan yang disebutkan dalam ayat ini dikaitkan dengan Al-Quran. Oleh kerana itu bab-bab Al-Quran ini, ya, pertama sekali kita beriman. Kita beriman, jangan banyak bicara beriman. Beriman ini yang bermaksud beriman dengan kedudukan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran ini adalah kalam Allah yang wajib kita ikuti, yang wajib kita agungi, yang wajib kita pelihara. Itu yang perlu ada dalam jiwa kita, ta'zim pada Al-Quran. Puncanya bila kita tidak ta'zimkan, membesarkan Al-Quran, maka Al-Quran itu dipandang sepi. Kita nak buka handphone bila-bila masa, tetapi nak buka Al-Quran payah sangat-sangat. Disebabkan kita tidak menta'zimkan Al-Quran. Kita nak membaca Al-Quran payah sangat-sangat. Tetapi kalau kita baca mesej, kalau tidur malam tu buka TikTok tu boleh sampai ke pagi. Tak rasa apa-apa. Ta'zimnya kita kepada dunia daripada kita menta'zimkan Allah. Ini semua fitnah sebenarnya. Ujian yang kita perlu petikaikan pada diri kita. Muhasabah untuk diri kita. Adakah kita menta'zimkan Allah? Bayangkan kita bangun apa di tengah malam. Apa yang pertama sekali kita buat? Ya, kalau buka handphone sekadar tengok benda-benda yang perlu saja tak menjadi masalah, tetapi dia meleret kepada yang lain, sedangkan waktu itu adalah waktu wabil asharihum yastaghfirun. Waktu itu adalah waktu istighfar, waktu yang dituntut untuk kita beristighfar, kerana waktu itu Allah membukakan, ya, pintu taubatnya kepada siapa yang nak bertaubat dan meminta kepadanya. Oleh kerana itu, bagi kita, ya, fitnah ini adalah fitnah yang dahsyat sebenarnya. Fitnah di antara fitnah yang termasuk dalam kategori melalaikan kita. Fitnah di antara fitnah yang dikategorikan, boleh jadi ia menjadikan perkara ini kabair, dosa besar. Di mana kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada apa lagi, ya, yang boleh kita umpati dalam benda-benda itu semua. Tengok bagaimana masyarakat kita mengkritik, ya, dah selesai dah berkaitan dengan kerajaan ni. Bagi mereka tak puas hati lagi, ya, mengkritik dengan cara yang tidak beradab, salah dari hukum syarak. Dah cukup antara mereka dengan Allah. Tugas kita mentaati. Yang mana ma'ruf kena taat, yang mana bercanggah jangan taat. Tetapi bukan maksud jangan taat kita memberontak. Tidak, bukan itu cara dia. Dah sabar. Ya, Rasulullah kata sabar, sabar, sabar. Maka sabar. Okey? Jadi, tetapi kejahatan yang ada pada kita ni disebabkan kejahilan kita. Kejahilan kita. Walaupun orang tu bertaraf ustaz ke tok guru ke, tetapi itu dikategorikan kejahilan dalam perkara-perkara yang begini. Oleh kerana tu, ya, usul akidah ahli sunnah wal jamaah tu kena jelas. Kitab-kitab seperti Syarahus Sunnah, ya, tapi itu juga kena faham elok-elok, bukan sebarang orang yang boleh menerangkan. Kalau orang tu tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga generasi terbaik, dia tidak mampu untuk mengupaskan kitab-kitab, ya, seperti Syarahus Sunnah tu. Tak mampu. Dia akan ditafsirkan mengikut akal dia. Dia akan mentafsirkan ikut hizbu dia ataupun kumpulan-kumpulan dia. Berbahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik, kita berdoa kepada Allah supaya kita istiqamah dalam bab tu untuk memahaminya. Tak apa, kita lambat faham tak apa. Pasal saya bab manhaj ni pun, ya, faham lewat. Dah belajar di Pakistan tu, ya, pada hampir 6 tahun, 7 tahun, masih lagi tak jelas tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah. Pergi kali kedua, Allah buka di waktu itu. Pergi kali kedua tu Allah buka. Baru kita faham. Quran dan sunnah dah faham dah. Tetapi manhaj, yang dikatakan manhaj, Allah, itu di antara saya bersyukur kepada Allah. Nikmat di antara nikmat yang Allah bagi, dapat memahami apa yang dimaksudkan, ya, para ulama tiga kurun yang terbaik yang disebutkan manhaj ahli sunnah, ya, pegangan ahli sunnah, bagaimana kita berhadapan dengan fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya, subhanallah, berdoa kepada Allah. Benda ni kena berdoa. Allah bagi petunjuk kepada aku, Allah bagi petunjuk. Insya-Allah, selagi kita berdoa, Allah tak akan biarkan kita. Allah akan bagi petunjuk. Baik. Kemudian kita lihat apabila Allah mengatakan, Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakan mereka?
min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah. Dari setitis air mani Allah menciptakannya lalu menentukannya, kemudian dia memudahkan jalannya. Summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah. Kemudian dia mematikannya dan dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian dia, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Ayat ini walaupun pendek tetapi dia menceritakan perjalanan hidup kita. Ya, perjalanan hidup kita. Yang mana kita ni bermula munculnya kita di dunia selepas kita berada di alam roh. Berapa lama hanya Allah yang mengetahui. Tetapi disebutkan di dalam Al-Quran 2 tempat ya kita berada di alam roh sana. Ya, kerana apa? Kerana ianya berkaitan dengan perkara yang mana kita telah mengiktirafkan kerububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Okey? Cuba tengok surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Ayat yang ke-172. Yang dikategorikan sebagai alam roh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap keesaan Tuhan. Okey. Kalimah ini apabila Allah meletakkan wa idh akhadha rabbuka, kalimah Rabb tu, lepas tu pada ayat tu alastu bi rabbikum, ya, kita telah mengiktirafkan kerububiyah ketuhanan ini. Yang mana sifat Tuhan yang dimiliki hanya milik Allah itu, ya, kita telah mengiktirafkan dialah Tuhan yang sebenar. Yang menyebabkan kita kena mengabdikan, ya, mengikut tauhid uluhiyah semata-mata kerananya. Kalimah Rabb itu digunakan supaya kita berfikir. Oleh kerana tu, kita walaupun kalimah ini ya bahasa Arab tetapi kena faham elok-elok. Kalau kita ikut terjemahan ni Tuhan, tetapi Tuhan kita akan lihat ilah pun Tuhan, Rabb tu Tuhan. Dia tidak memberikan satu rangsangan kepada iman kita sebenarnya. Kalau kita duk faham kalimah Tuhan semata-mata. Tetapi bila kita memahami kalimah Rabb itu dengan sebenar-benar sifat ketuhanan, di situ akan datang keagungan kita kepada Allah. Bukan sebarang yang kita sembah. Sifat yang maha hebat ini hanya dimiliki oleh Allah. Kemuncak semua sifat kehebatan hanya dimiliki oleh Allah. Dan dialah Tuhan kita. Okay? Oleh kerana itu kalimah Rabb ini amat penting untuk kita memahami dengan sebaik-baiknya. Di situ datang tauhid uluhiyah. Bila kita dah tahu tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk diabdikan melainkan Allah, maka uluhiyah kita akan cantik. Okey, baik. Jadi di sini ayat mengisyaratkan kepada kita Allah telah mengambil perjanjian alastu bi rabbikum dengan ucapan tidakkah aku ini, bukankah aku ini Tuhan kamu? Ya, yang menjadikan kamu yang maha hebat, maha agung, maha segala-galanya, dan kita telah mengiktirafkan. Kita tak ingat, tetapi Allah ceritakan dalam ayat ni kerana ia berkaitan dengan alam roh. Cuma adakah perbahasan dia alam roh ini dikaitkan pada hari yang digosokkan Adam keluar zuriat dia?
Ya, keluar zuriat dia, ahli syurga dan ahli neraka. Yang digambarkan kepada Nabi Adam, ini zuriat kamu, sehingga dia menampak salah seorang anak cucunya berkelip-kelip, yakni indah. Lalu ditanya, siapakah ini? Lalu dikatakan dia adalah Daud. Dia suka. Dia tengok tu, dia suka. Lalu dikatakan, ya Allah, berikan dia daripada umurku. Ya, umurku. Oleh kerana itu dalam bab ini macam mana dia bagi? Bukan bicara kita untuk membicarakan. Ya, tetapi apa yang perlu kita tahu, hadis sahih beriman. Kita tak mampu nak bicarakan persoalan ghaib yang begitu. Hanya iman sahaja yang boleh membenarkan, ya, yang boleh menjadikan ianya kuat dan menjadi fakta bagi kita. Okey? Jadi, apabila dia melihat, dia kata, ya Allah, bagikan kepadanya, mengikut setengah riwayat 40 tahun, setengah riwayat 60 tahun. Ala kulli hal. Pada hari kematian Adam, malaikat maut datang. Lalu dia mengatakan, ya malaikat maut, adakah kamu datang untuk menziarahi aku ataupun apa? Lalu malaikat maut kata, aku datang untuk mengambil nyawamu. Lalu Adam mengatakan, bagaimana kamu nak ambil nyawaku sedangkan ada lagi 40 ataupun 60 tahun? Lalu dikatakan, tidakkah dulu kamu telah memberikan umur kamu kepada Daud? Nasya Adam. Rasulullah kata, Nabi Adam terlupa, maka anak cucunya pelupa belaka. Tu pasal kita ni lupa belaka. Tak percaya, try hafal Quran. Lupa. Ya, lupa. Tapi orang perempuan, dia tak lupa. Kan? Tak lupa, bukan Quran. Dia tak lupa lain. Ya. Yang Rasulullah kata apa? Kufur ashir. Kita buat baik selamanya kan. Lama kita buat baik. Mula awal kahwin tu sampai hari tua. Tiba-tiba silap sikit lah. Mungkin kita ni nakal sikit ataupun tersilap sikit. Dia boleh ungkit kesalahan kita. Start daripada hari nikah tu sampai hari kita silap. Dia boleh ingat tu. Dia ingat. Kita tak ingat. Ya, memang orang lelaki bukan jenis menyimpan kan. Betul tak orang lelaki? Baik, orang lelaki baik. Dia bukan jenis menyimpan, memendam apa. Tak, perempuan begitu keadaannya. Dia boleh ingat. Abang ingat tak? Abang janji apa? Kita lupa dah. Jadi kena cover balik. Kena tunaikan. Kena tunai. Kalau dia ingat, kita kena tunai. Ya. Itu pasal sebelum kahwin. Syekh, sebelum kahwin, jangan janji apa-apa pada bakal isteri. Oh, ini janji bulan bintang. Ya, sampai nak naik ke bulan. Apa semua. Tak, jangan. Tak boleh. Kenapa? Dia ingat, kita tak ingat. Waktu tu dia minta, baru. Tetapi, sayang, kalaulah keingatan itu diguna untuk menghafal Al-Quran, cantik. Kan? Cantik sangat-sangat. Tapi tak jadi. Bila tak hafal Quran, dia lupa juga. Lagi teruk daripada kita. Ala kulli hal. Nak menceritakan, itu perjanjian. Dalam Al-Quran, itu perjanjian yang pertama yang diambil oleh hamba-hamba Allah kepada Tuhannya di alam roh. Kemudian kita saksikan di dalam surah Al-Ahzab. Di dalam surah Al-Ahzab Allah ceritakan lagi surah yang ke-33. Ayat yang ke-72. Muka surat 427. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Okey, ini dia. Waktu Allah ketengahkan amanah kepada langit dan bumi, kepada semua yang dikatakan makhluk-makhluk yang hebat dan kuat, semuanya menolak. Tiba-tiba manusia yang lemah dan daif, ya,
menerima amanah tersebut. Oleh kerana itu amanah yang disebutkan ulama tafsir mengatakan ianya adalah agama. Dan Allah beritahu kepada kita bagi orang yang menjaga agama baginya syurga. Ya, baginya syurga. Okey. Jadi ini di antara ayat yang menceritakan di alam roh. Kemudian kita berada di alam yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini, ya. Yang disebutkan di alam rahim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dia telah bersabda. Hadisnya panjang, kita terjemahkan. Sesungguhnya salah seorang dari kamu, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian menjadi alaqah selama 40 hari pula. Kemudian menjadi mudghah selama 40 hari. Kemudian diutuskanlah kepadanya malaikat. Malaikat tersebut meniupkan roh kepadanya. Diperintahkan 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, nasibnya, celaka ataupun bahagia. Demi Allah yang tiada ilah yang hak selain dia, sesungguhnya salah seorang dari kamu telah beramal dengan amalan penduduk syurga, sehingga jarak antaranya dengan syurga sehasta saja. Namun telah tertulis dalam suratan takdir bahawa ia adalah penduduk neraka. Maka dia mengamal amalan penduduk neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kamu beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga jaraknya antara dengan neraka tinggal sehasta saja. Namun telah dituliskan suratan takdir bahawa dia adalah penduduk syurga. Maka ia pun mengamal amalan penduduk syurga, lalu ia pun masuk syurga. Okey. Ini agak menarik dalam hadis yang begini yang disebutkan dalam konteks qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah, dan ramai yang terjebak dalam masalah ini, beberapa perkara yang dia jadi confused ala kulli hal. Okey. Pertama, hadis ini mengisyaratkan bagaimana kita dijadikan oleh Allah, ya. Pertama sekali, kejadian Adam itu adalah kejadian yang unik. Adam tidak jadi seperti manusia biasa. Dan Isa tidak jadi seperti manusia biasa. 2 makhluk Allah. 3, dan Hawa juga tidak dijadikan seperti kita semua. Oleh kerana itu 3 orang ni berbeza. Bagaimana hanya Allah yang mengetahui, tetapi Adam dijadikan dari tanah. Nabi Adam kita dijadikan dari tanah, dan bagaimana kejadiannya hanya Allah yang mengetahui, ya, tetapi hadis-hadis menceritakan. Kita ringkaskan. Kemudian Hawa yang dikaitkan dijadikan dari tulang rusuk Adam. Dan Isa alaihissalam dijadikan dengan apa? Dengan kebesaran Allah. Ya, tanpa melalui perantaraan seorang ayah. Okey, ini dia 3 makhluk Allah yang berbeza kejadiannya. Okey. Kemudian selepas daripada itu kejadiannya bermula, ya, dengan pasangan-pasangan. Dan pasangan-pasangan itu mestilah lelaki dan perempuan. Dia tak jadi kalau pasangan lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Tak jadi. Golongan-golongan yang dilaknati oleh Allah sahaja yang buat perkara itu. Okey. Jadi pasangan ini pula, sehinggakan kaul ulama, hatta manusia dengan jin pun tak jadi. Jin. Yang dikatakan Puteri Balqis itu adalah dari keturunan jin. Semua cerita kartun belaka. Tak. Ibn Taymiyah menutup segala perkara ni dengan cepat. Ya, dia mengatakan, tidak ada siapa pun yang boleh atau berkahwin dengan makhluk selain daripada mereka sendiri. Ya. Kalau dikahwin, dikatakan, oh jadi macam manusia, tak ada. Itu semua tipu. Ya. Kejadian yang lain mungkin. Makhluk-makhluk yang hina. Ya. Tetapi nak jadi macam manusia takkan jadi. Kenapa? Ditakuti. Kaul tu cantik. Ditakuti seseorang itu. Ya, wanita itu mengandung. Lalu dikata, kamu mengandung anak siapa? Aku berkahwin dengan jin. Kan? Digunakan kalimah tu. Hanya dia buat dengan, na'udzubillah, berzina dengan manusia, lalu dia kata dengan jin. Oleh kerana itu ditutup. Terus tutup. Supaya maksudnya tidak ada siapa pun boleh berhujah dalam bab itu
nak kata dia mengandung, kahwin dengan jin. Ataupun jin buat dia. Tak ada. Itu semua cerita kartun. Okey. Baik. Jadi kejadian ini merupakan satu kejadian yang unik. Bermula daripada sperm ayah dan ovum ibu bergabung dan diceritakan. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, boleh fikir tak? Macam mana Rasulullah membicarakan satu perkara yang begitu hebat. 1400 tahun dahulu, sahabat-sahabat yang dianggapkan oleh orang Rom dan Parsi, mereka ni orang tak ada apa-apa, yang berperang sesama sendiri, bergaduh sesama sendiri dan ketinggalan zaman. Boleh fikir tak? Macam mana tu? Ya, nampak tak sistem pentarbiahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran, ya, begitu membuka minda. Sahabat yang tak tahu apa-apa dalam berkaitan, bahkan pada zaman sekarang kita pun tak pandai dalam bab tu kalau kita bukan bidang atau mempelajari, ya, bahagian biologi ini. Nak membicarakan tentang apa yang ada di dalam rahim ibu bukan sebarangan. Oleh kerana itu, salah satu soalan Abdullah ibn Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Anak tu ikut siapa? Mak dan ayah. Bagaimana berlaku? Hanya Nabi sahaja yang boleh jawab. Abdullah ibn Salam bagi 3 soalan, ya. Di antaranya satu soalan berkaitan dalam rahim ibu yang zaman dahulu tak ada scan, yang boleh tengok apa yang terjadi. Subhanallah. Hebat. Itu pasal saya mengatakan para sahabat bila dapat Al-Quran minda dia lain. Bukan macam kita. Kita ni ditekan Al-Quran tak nampak. Ya, tetapi para sahabat mendapat Al-Quran, dia punya imajinasi dia, gambaran dia lebih hebat. Subhanallah, ajib ya. Bagi saya ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Apabila, ya, saya agak tertarik apabila berkaitan dengan teori Big Bang itulah. Ya, teori Big Bang tu, apabila Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan, ya, mentafsirkan ayat itu, ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, ya, kita tengok aja ayat tu, surah Al-Anbiya. Kita pun tak mampu nak mentafsirkan, tak terfikir pun, tetapi dia mentafsirkan. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Okey, ayat yang ke-30. Tuan-tuan dan perempuan, ini dia ilmu. Ya. Itu pasal munculnya zaman tamadun Baghdad tu, kemuncak ilmu. Zaman kita dah mula menurun. Kemuncak ilmu. Kenapa? Mereka melihat pada Al-Quran satu keajaiban. Ialah Allah yang mengajar kita. Yang mana dia mengetahui apa yang dijadikan di alam semesta ini. Okey, apa dia ayat dia? Okey, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Saya beriman. Tang mana ni? Ya, subhanallah. Ayat ini telah membongkar banyak maklumat saintis. Okey, kita lihat ya. Allah mengatakan, tidak dan apakah orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu yang padu. Itu dia. Satu yang padu. Sama. Semuanya dalam keadaan satu. Lepas tu apa Allah katakan? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Macam mana pisahkan? Ya, berlaku ledakan. Ibnu Abbas mengatakan satu ledakan yang kuat, ya, udara, tekanan udara yang kuat yang memisahkan. Tup. Macam itu. Ya, pisahkan disebabkan angin. Itu penafsiran Ibnu Abbas, tetapi penafsiran itu menarik.
Datanglah Stephen Hawking kata itu teori Big Bang kan. Dia punya teori berbagai-bagai tapi dia tak nak beriman, sayang dia. Ya. Begitu sekali diterangkan, dipisahkan. Ya, pisahkan sehingga ada yang mengatakan alam ini masih lagi mengembang. Ala kulli hal itu tak apa, tapi nak menceritakan Ibnu Abbas telah mentafsirkan benda ni dahulu lagi, bahawa ianya satu ledakan ataupun angin yang kuat yang memisahkan. Subhanallah. Siapa Ibnu Abbas? Ya, pada zaman itu merupakan hibrul ummah. Nampak tak? Lain cara pentadbiran Rasulullah dari sudut ilmu lain. Orang-orang jadi, kalau kita mengajar tafsir tak dikaitkan dengan sains pun memang tak nampak dah apa. Ustaz pun tak tahu sains. Itu yang jadi masalahnya. Saya pun alhamdulillah pasal dulu belajar sains sikit, bolehlah sikit kan. Ya, aliran sains jadi okeylah sikit. Tapi kalau ikutkan, subhanallah, tu dia. Was-samaa'i wat-tariq, kita dah belajar, ya. At-tariq 1400 tahun yang silam, para sahabat tak nampak apa-apa, tak ada apa nama tu? Teleskop, ya. Nak lihat apa yang ada nun di langit sana. Tak ada apa-apa. Tapi ada apa dia? Sahabat ada apa? Iman. Iman. Itu harga iman tu. Walaupun tak nampak di mata, tapi iman dah ada dalam hati, aku percaya. Allah cerita demi langit dan bintang yang mengeluarkan bunyi ketukan. Tuk, 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 tuk. Setelah 1400 tahun, muncul saintis mengatakan ada satu bintang yang mengeluarkan bunyi ketukan. Dahsyat. Rasulullah SAW membicarakan begitu menarik sekali. Menerangkan. Sehingga, oleh kerana itu kalau kita nak tahu, para sahabat jangan dianggap leceh. Para sahabat minda dia dahsyat. Walaupun dia perempuan ataupun lelaki, kanak-kanak, semua minda mereka dahsyat. Ya. Bila kita menyaksikan Allah bicarakan dalam ayat ya, berkaitan dengan ayat kejadian makhluk ini kan. Kejadian manusia ini, bagaimana bentuk kejadiannya. Dah kita kata itu ilmu kaji hayat ataupun biologi je. Mana kita belajar? Silap. Kerana itu juga termasuk dalam ilmu tafsir, ilmu penerangan untuk mengukuhkan akidah kita. Okey? Baik. Selesai satu bab. Dan saya pun teringat juga Ibnu Abbas mentafsirkan tentang komet. Ada berita-berita yang menggerunkan. Ya, tentang komet, type bintang yang turun ke bumi. Yang orang duk kata akan berlaku satu komet yang akan jatuh ke muka bumi. Semua Ibnu Abbas dah terangkan kalau kita mengkajikan balik apa ucapan dia. Okey. Ala kulli hal. Jadi sesungguhnya salah seorang itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari. Ni dia. Ya. Kemudian yang berupa nutfah. Kemudian menjadi alaqah selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah selama 40 hari pula. Tu dia. Berarti berapa? 120 hari. 4 kali 3 120 hari. Oleh kerana tu dalam bab ini sahaja perbahasan ulama agak tegas, ya, dan menarik berkaitan dengan usia baby dalam perut seorang ibu. Selama 120 hari, kalau berlaku, apa dia? Nasihat doktor, kata digugurkan, maka dibenarkan gugur. Kerana belum ada nyawa. Jadi kalau ataupun dia tergugur, maka ditanam, ya, ataupun nak buat macam mana? Maka buat biasa je. Maksud nak buang ke nak tanam ke, tapi tak adalah sampai hati nak buang. Korek-korek macam tu dah. Kerana dia belum dimasukkan nyawa. Kerana dia masuk selepas 120 hari, yang dalam hadis ni mengatakan baru masuk nyawa. Okey. Jadi kalau waktu 40 hari, 80 hari, ya, maka berlakulah apa nasihat doktor, misalnya dia tak nak ke apa, kita kata tak boleh lah. Asalnya tak boleh. Tetapi bila dilihat daripada masalah kesihatan, itu bergantung pada nasihat doktor, muslim dan pakar, maka diambil kira. Ya, maka kita membenarkan. Tetapi kalau sudah ada nyawa, di situ masalah. Oleh kerana tu kalau orang-orang yang menggugurkan baby dalam usia 40 sebelum 120 hari, ya, masih dimaafkan. Tetapi kalau dia gugurkan baby, ya, lebih 120 hari, maka dihukum seperti mana hukum manusia dibunuh. Ya, tu dia kaedah dia. Okey. Kemudian pada hadis ini juga menceritakan
summa yursilu ilaihil malaku, maka kemudian diutuskan kepadanya seorang malaikat. Ini di antara perkara yang belum kita tahu lagi, ya, tentang malaikat-malaikat. Selama ni kita hafal 10 orang malaikat je. 10 malaikat itu pun silap malaikat Israel pula, ya. Sedangkan malaikat maut Israel adalah kalimah daripada Israeliat, ya, ataupun orang Yahudi. Oleh kerana itu kalau ada hadis-hadis yang berkaitan malaikat maut disebutkan malaikat Israel, semua hadis itu dhaif. Senang je, ya. Okey. Maka rupanya ada malaikat yang diutuskan sewaktu ibu mengandung. Bukan jaga ibu tu, tetapi berkaitan dengan urusan baby itu. Ya, malaikat datang tak pada kita tiap-tiap hari? Ada, kiri kanan ada. Lagi waktu tidur kalau kita ambil uduk dia ada. Ya, waktu tahajud dia ada. Okey, itu di antara malaikat-malaikat ni. Waktu belajar ni pun dia mengembangkan sayap, okey, kepada kita. Okey. Malaikat tersebut meniupkan roh kepadanya dan ditetapkan kepadanya 4 perkara. Pertama, rezekinya. Di sini mengisyaratkan, tuan-tuan dan perempuan, rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma carilah cara halal. Kita tak akan mati selagi rezeki ini tidak terputus. Bila wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Rezeki bukan semata-mata dari sudut makanan. Pernafasan kita pun rezeki. Masa kita pun rezeki. Ya, jadi semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah ada. Ya, ada. Oleh kerana itu jangan kita takut bab rezeki kita. Kadang-kadang mungkin kita kena berhenti kerja. Jangan berputus asa. Yang paling penting jangan berputus asa, rezeki itu ada. Cari. Ya, buatlah benda. Kemudian, ya, macam mana nak tambah rezeki? Orang bujang. Macam mana nak tambah rezeki? Kahwin, masya-Allah, orang ni kahwin pula bercakap. Okey, berkahwin. Iltamisu ghina, kata Abdullah bin Mas'ud, iltamisu ghina bizawaj. Carilah kekayaan dengan berkahwin. Ya, kita rasa Allah tak larat lagi nak kahwin, tak ada simpanan, tak ada. Jangan, percayalah. Ya, percayalah. Hari kita hantar meminang tu, terus dah mula rezeki kita dah bergerak. Ya, rezeki kita dah mula banyak. Pasal saya dulu macam tu, kan? Aduh. Betul ke apa? Atau saja-saja nak ngacau orang tu? Itu sakit mental tu. Bapuk. Dia kena selesaikan masalah asas tu. Ya, hilangkan kebapukan dia tu. Kalau bapuk maknya sangat, ya ke dia tak suka? Ngada-ngada. Dia kena, okey, dia itu kena rujuk pada ni lah, bahagian. Okey, kalau cuma yang melalui buku yang saya buat 100 yang dilaknati oleh Allah dan Rasul tu, kita keluarkan satu buku, satu tajuk yang berkaitan dengan bapuk-bapuk ni. Mereka ini pertama orang yang dilaknati oleh Allah. Mutarajjilin minan nisa wa mutakhannisin minal rijal. Yani lelaki yang berperangai atau menjadikan dirinya seperti perempuan, dan perempuan yang berperangai seperti menjadikan dirinya seperti lelaki. Pertama, mereka ni dilaknati. Okay, mereka ni dilaknati, bukan dibela, dilaknati. Bahkan dalam hadis yang Rasulullah mengatakan akhriju, okey, keluarkan pondan-pondan dari rumah kamu. Tu. Tapi kalau kita keluarkan pondan-pondan, dia jadi lain pula. Itu dah satu bab. Tapi dalam bab ini pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan, terutamanya pihak ini kita serah pada kerajaan lah yang bertanggungjawab, dia kena ambil satu jalan yang tegas bahawa kita tidak suka seorang bapuk ataupun seorang yang tomboy. Kena ada sifat yang begitu kerajaan. Bapuk ni dia lembut-lembut,
bagi saya lah melalui pengalaman yang kita ada maklumat tu, lembut-lembut tu kadang-kadang memang tak nafikan disebabkan kecil-kecil dia berkawan dengan budak perempuan. Jadi kecenderungan pada perempuan tu lebih. Akhirnya dia jadi macam lembut, lembek, lemah lembek kan. Dia jadi macam tu. Tetapi dipaksakan dia bekerja keras. Kerja keras dan berat. Tak lama, cukup 3-4 bulan. Kita akan tengok muscle dia naik kan. Bila muscle naik, dia jadi lelaki. Dia tak boleh manjakan, tepuk-tepuk, tak apalah, apa nak buat, Allah dah jadikan kamu pondan. Tak, bukan begitu. Tapi kena paksa dia. Kerja keras, 3 bulan. Buat angkat berat ke apa, benda-benda berat ke, tak kira lah. Tapi sampai dia muscle keluar, dia akan jadi lelaki. Dia tak jadi perempuan. Itu yang kita katakan kena berhati-hati. Kerana perundangan kita ni dah bercampur baur. Bukan kita sebuah negara Islam yang betul-betul mengikut perundangan Islam. Oleh kerana itu kena berhati-hati kerana kita berkaitan dengan masalah undang-undang apa, kena jagalah. Dan juga adakah jika kita keluarkan dia boleh memperbetulkan dia. Kalau zaman dahulu memang akan memperbetul lah peribadi-peribadi itu. Ya, tetapi kalau kita keluarkan dia menyebabkan lagi teruk, maka jangan. Itu ada kaedah-kaedah dia lah. Ya. Ala kulli hal, ya, itu juga termasuk dalam tanggungjawab kita. Ya. Apa dia? Bu Yamin? Ada apa? Tak ada apa. Baik. Jadi, pertama rezekinya, kedua ajalnya. Okey? Berarti ajal kita pun telah ditetapkan oleh Allah. Tak tahu siapa yang mati dulu di kalangan kita. Ya, tak tahu. Tapi yang paling penting, orang yang telah diberikan usianya panjang, alhamdulillah. Tetapi bukan maksudnya makin panjang. Berarti makin sudah hampir destinasinya. Rasulullah telah tetapkan umur umatku di antara 60 ke 70 tahun hijrah. Itu dia. Rasulullah dah tetapkan. Berarti kalau kita ni panjang, panjangnya umur aku dah 60 tahun. Bukan berarti panjang tu kita makin panjang. Tak. Berarti kita dah sampai dah tempat dah. Ya, destinasi kita. Maka hanya tunggu masa. Macam kita sampai di pos office, macam sampai di hospital. Dah dapat nombor. Kita tunggu nombor tu je sampai. Dah sampai nombor, kita akan tinggalkan dunia. Jadi ajal tak ada siapa yang tahu. Kata ajal ni kalau kita pergi medan jihad nanti kena bunuh. Tak. Khalid Al-Walid berapa ratus peperangan dia masuk mati di atas katil, ya. Di antara mujahidin Al-Afghanistan sana, ya, berperang tak ada, yalah kena sikit tapi tak mati. Balik ke negeri dia mati, accident, ya. Jadi itu semua kita tak dapat nak menceritakan kerana ajal masing-masing yang Allah telah tetapkan. Kemudian perbuatan dan nasibnya, perbuatan baik dan buruknya ataupun celaka atau bahagianya, semuanya telah ditetapkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainkan dia, sesungguhnya salah seorang dari kamu telah beramal dengan amalan penduduk syurga, sehingga jarak antaranya dia dengan syurga satu hasta. Namun telah ditulis dalam suratan takdir bahawa ia adalah penduduk neraka. Maka dia mengamalkan amalan penduduk neraka, yakni pada hari kematian dia amal amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Ini yang kita takut ni. Bukan maksudnya kalau macam itu buat apa lagi kita beramal. Ya, kalau macam itu dah ditakdirkan mungkin kita ni ahli syurga atau ahli neraka, buat apa lagi beramal? Ya, buat apa lagi beramal? Tak. Dengan amalan itu juga memainkan peranan kedudukan kita. Kita buat baik. Alhamdulillah. Bila kita buat baik dan kita dalam bab ini, ulama mengatakan, ya, mereka ini termasuk dalam kategori orang munafik. Ya. Yang mana mereka ini beramal, amal Islam, amal baik, Masya Allah, segala sedekah, segala amalan-amalan, mereka menonjol diri. Tetapi disebabkan tidak ikhlasnya hati mereka kepada Allah, ya, itu menyebabkan mereka di akhir hayat mereka tak nak beriman kepada Allah, mati dalam neraka. Kan munafik kita menyaksikan amalan-amalan mereka clear, nampak Masya Allah, ya,
nampak Masya Allah, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Dan kita melihat pula di kalangan, dan sesungguhnya salah seorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak di antaranya dengan neraka tinggal sehasta saja. Namun telah tertulis dalam suratan takdir bahawa ia adalah penduduk syurga, maka ia pun mengamal amalan penduduk syurga lalu masuk syurga. Dengan arti kata lain, mungkin seseorang itu, ya, dia beriman kepada Allah, tetapi dia perangai jahat, buat maksiat apa segala-galanya, ya. Tetapi ada keikhlasan dia ingin mengenal penciptanya dengan baik. Mungkin di saat-saat akhir dia bertaubat, mungkin segala-galanya. Oleh kerana itu kita dalam bab ini para ulama menasihatkan supaya sentiasa ikhlas dalam sudut amalan. Jangan jadikan kita nifak. Amalan orang munafik ini dia melakukan amalan untuk ditonjolkan kepada manusia, bukan untuk ditonjolkan kepada Allah. Maka kalau adalah niat kita, ikhlas kita betul-betul nak buat kerana Allah ataupun mengharapkan syurga Allah, insya-Allah, ya, Allah akan matikan kita dalam husnul khatimah. Ya, Allah akan matikan kita. Tetapi kalau tidak ada, berbahaya. Oleh kerana itu kesungguhan untuk, ya, ikhlaskan diri kita kepada Allah tu kena ada. Kerana masing-masing tak tahu. Masing-masing tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan, tak ada siapa yang tahu kedudukannya ahli syurga atau neraka. Ustaz pun tak tahu berapa ramai ustaz-ustaz ataupun orang-orang yang permulaannya sunnah diakhirkan dengan jadi golongan yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Cuba baca sejarah. Ya. Cuba baca sejarah berapa ramai orang yang iltizam dengan sunnah berakhir dengan kesesatan. Kematian dia. Apabila Ibnu Maljam yang bunuh Saidina Ali, siapa dia? Orang yang dikatakan hebat, menjadi menteri pendidikan bagi Saidina Umar untuk mengajar orang Mesir membaca Al-Quran. Jadi wakil Saidina Umar di zaman Saidina Umar. Dia hantar ke Mesir. Dan disitulah fitnah datang pada dia. Tapi kesudahannya apa? Dia bunuh Saidina Ali. Na'udzubillah. Ya, Rasulullah kata seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, ya, dikaitkan dengan pembunuh Saidina Ali. Tu dia, hafiz Quran, bukan sebarangan. Tuan-tuan dan perempuan, takut pada Allah. Kita takut kesudahan kita ni bagaimana. Ya. Apatah lagi ustaz-ustaz macam kami ni, ya, lagi kami takut. Na'udzubillah. Kerana Rasulullah mengisyaratkan dalam satu hadis, ya, para ustaz akan mendahului masuk neraka. Dahsyat. Ya, dia tak sebut pula orang awam, tapi para ustaz. Orang mujahid, orang jihad fi sabilillah, orang yang mengajar ilmu, dan juga orang yang menginfakkan harta. Tiga ini golongan pada zahir nampak baik, tetapi di sisi Allah yang menjadi perhitungan. Yang Rasulullah kata, ulama mentafsirkan dalam bab itu, al-ikhlas dalam hati itu memainkan peranan penting untuk menentukan syurga neraka seseorang. Okey. Jadi ayat ini jelas kepada kita, kita dah pernah membahaskan tentang berkaitan dengan kejadian dalam perut seorang ibu. Maka Allah menceritakan summas sabila yassarah, kemudian dia memudahkan jalannya. Kata as-sabil yang dimaksudkan dalam ayat ini, yakni Allah memudahkan baginya jalan keluar dari perut ibu ke alam dunia. Kemudian Allah memudahkan bagi fasilitas seperti yang disebutkan dalam firman ayat yang lain, wahadainahun najdain, dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan. Okey. Dengan arti kata lain, Allah ceritakan dalam ayat ni, dah diceritakan bentuk kejadian kita yang unik itu, kemudian Allah mempermudahkan kelahiran kita. Allah pemudahkan dilahirkan ke muka bumi. Perempuan waktu mengandungkan seorang anak, seorang lelaki tak mampu untuk memikul seperti mana perempuan memikul. Orang dah buat research dan kajian percubaan, dia buat eksperimen lelaki dan perempuan. Pada hari perempuan tu mengandung, lelaki tu berapa kilo dia naik, lelaki diikatkan satu benda yang sama beratnya. Kemuncak, ya, lelaki tu dah rasa nak patah pinggang. Pasal apa? Perempuan makin lama makin berat kan, mengandung dia makin besar, makin berat. Lelaki ditambahkan makin lama makin berat juga. Tak boleh, lelaki terpaksa berhenti. Ya, nampak tak? Ini kelebihan yang Allah bagikan kepada perempuan. Yang mana ianya merupakan satu perkara yang istimewa, tak dimiliki oleh orang lelaki. Itu pasal perempuan mendapat pengiktirafan Rasulullah SAW apabila ditanya oleh
sahabat, bagaimana, siapa yang nak didahulukan? Lalu Rasulullah kata, ummuk, mak kamu. Lepas tu ditanya lagi, siapa? Ummuk, mak kamu. Sehingga kali ketiga ditanya, siapa? Ummuk, mak kamu. Dan yang keempat barulah bapa kamu. Mengisyaratkan keistimewaan perempuan. Setiap anak yang dikandung, syurga menanti dia jika dia beriman kepada Allah, kerana dia sedang mengandung satu makhluk yang terbaik di muka bumi. Entah budak itu menjadi khalifah, entah budak itu menjadi apa, ulama. Ya, tidak dinafikan kedudukan itu memainkan peranan akan mengangkatkan darjat mak dan ayah dia. Cukup anak-anak menghafal Quran, membaca Al-Quran, mak dan ayah dia akan memakai mahkota di alam akhirat nanti. Diberikan mahkota yang mana Rasulullah mengatakan, ya, lalu ditanya, dari mana datang mahkota ini? Disebabkan, ya, anak-anak kamu yang menghafal Al-Quran. Dalam riwayat yang lain diberikan perhiasan yang cantik. Dari mana aku dapat? Disebabkan doa dan istighfar anak-anak kamu. Itu dia, kedudukannya besar. Oleh kerana itu kita tidak boleh memandang remeh antara satu sama lain. Lelaki, perempuan ke, tak boleh dipandang remeh. Okey. Dan dikatakan pada ayat ini, dimaksudkan ayat ini ialah dimudahkan baginya dilahirkan ke perut bumi, ke muka bumi oleh ibunya. Dan yang menarik sekali, bila seorang ibu melahirkan anak, Allah campakkan asalnya, wallahu alam, permulaan orang yang mengandung dia rasa rimah tau. Wanita yang pernah kita dengar lah apa, wanita ni mengandung dia rasa rimah lah, susah, lepas apa dia kena berbagai-bagai, ya, kesusahan tu. Suami okey je, ya, tak ada sakit, ya, suami sakit jiwa sikit je, tetapi perempuan dia rasa berbagai-bagai, ya, dengan apa ya nak sebut, kalau bila dah kena 2-3 bulan ngidamnya, ya, berbagai-bagai. Saya teringat mengidam. Ya, bila mengidam tu, ayah saya ceritalah, mak saya cerita, mak mengidam, mempelam waktu tu. Mempelam tak ada zaman dulu kan. Ayah tentera, ayah pergi panjat bukit, ya, cari mempelam. Tu dia, nak kan. Ya, nak ambil, nak bagi kepada isteri yang mengidam. Bukan senang. Kita tak tahu mengidam-mengidam ni, tapi ada juga lelaki yang kena macam tu. Itu saya hairan. Ya. Dia mengandung, isteri dia mengandung, dia yang mengidam. Ya, wallahu alam. Ada ke kita sini? Saya teringat abang saya. Abang kata, kamu balik kampung nanti bawa buah pelam, kakak kamu nak makan. Lepas tu, okey, nak balik tu, kak nak banyak mana buah pelam? Siapa nak? Tu abang yang kata, kak nak pelam. Lah, dia yang nak. Dia yang mengidam rupanya. Haru betul. Kan? Okey, itu ala kulihal mungkin sains kuat kot. Ala kulihal. Nak menceritakan kepada kita, tidak semudah itu seorang ibu yang mengandung. Bagi seorang lelaki kena raikan. Ya, kena raikan, kena sabar. Bukan senang sebenarnya. Itu belum lagi dah beranak tu dengan isterinya menyusu. Lelaki yang sabar, perempuan yang sabar, lelaki lagi sabar. Sebab apa? Anak menangis dia still tidur. Sabar tidur. Perempuan tak tahan anak menangis, nak bagi susu lah, apalah kan. Itu lelaki kan. Kesabaran dia lain. Perempuan lain sabar dia kan. Wallahu alam, ala kulli hal, kena raikan. Besar pahala kita bila kita membantu isteri kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, hatta lukmah yang kita suapkan, maksudnya makanan yang mereka makan itu pun kita akan dapat pahala. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Maka cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka